Okay, dah. Okay, so kita sambung hari ni transformer. Transformer kalau ikut dekat nota, okay, cik buka nota kejap. Baik, nota pun tak ada buka. 9. Okay. Transformer je yang ada kira-kira. Kalau SPM punya level, untuk transformer ada kira-kira. Tapi kira-kira transformer pun cikgu boleh kata rasanya tak ada masuk kot. Paper 2 adalah, paper 1 dia jarang. Tapi kalau korang jawab trial exam, dia suka masuk untuk kira-kira transformer. Okay, so first yang kena tahu, transformer yang korang kena ingat is always and only can boleh berfungsi, boleh function kalau the primary coil is connected to alternating current. Okay, alternating current saja. So kalau transformer sambung dengan bateri tak boleh. Okay, transformer tak boleh sambung dengan bateri. Transformer kena sambung dengan alternating current power supply. Okay, so tu sambung kat primary. Lepas tu kita ada dua transformer, step up dengan step down. Okay, step up dengan step down. Step up maksudnya increase dia punya voltage. Step down decrease dia punya voltage. Okay, step down contohnya dalam korang punya charger. Okay. Cikgu yang buka sekolah 24 tu bukan info palsu ke? Sekolah tak buka 24. PKP sambung 24. PKP sambung sampai 24. Sekolah tak buka. Sekolah buka sampai Ogos baru buka. Okay, so step down, step up. So step down kat mana? Dekat korang punya charger. Kepala charger tu dia ada step down transformer. Okay, to step up. Okay, formula yang korang kena pakai yang ni. Okay, formula yang kat sini ni bagi. Ada dalam list. Kalau kata lupa ke boleh tengok dekat list. Ada, formula tu ada, dia beri. Okay, dia bagi formula ni. Cuma kena tahulah nak pakai. Okay, and another thing, bila kita guna untuk SPM punya level, dia sentiasa assume that the transformer is apa kita panggil? Ideal transformer. Okay, ideal transformer. Ideal tu maksudnya there's no power loss. Kalau paper tu dia suka tanya, what is meant by ideal transformer? What is meant by ideal transformer? Ideal transformer mean no power loss or no energy loss. Okay, so bila no power loss, balik pada elektrik, tu cikgu tulis ni sebenarnya formula elektrik. Power of primary sama dengan power secondary, and elektrik kita belajar itu power VI. Okay, P equals to VI. So dia jadi V primary I, primary V, secondary I, secondary. Tu pun kalau SPM jarang tanya. Okay, so kita tengok kat soalan. Contoh soalan SPM. So dia tanya mana step down. So soalan dia mana step down. Okay, so first kita tengok dulu. Dia punya primary tu sambung dengan alternating current ke direct current. So dekat sini semua alternating current, alternating current, alternating current. Okay, so semua alternating current okey lah tu. Okay, tapi dia tanya mana step down. So step down maksudnya yang banyak jadi lagi sikit. So step down adalah bola. Okay, yang ni A step up. Kalau D tu, C tu apa? Tak ada step. Tak ada apa-apa. Tak ada step. Okay, tak ada function lah. Ni tak ada, transformer tak wujud. Buat apa kau buat transformer kalau tak ada berubah? Baik tak payah pasang. Okay, so sama juga 23. Tengok 23 bila transformer dia mesti sambung ni. Ni simbol apa? Alternating current. So kita nampak kat situ, kalau ikut gambar, ni coil ni banyak, secondary coil dia sikit. So dari situ pun kita tahu this is a step down transformer. Okay. So dia tanya, when the current in primary coil increase. So apa jadi? Frequency of induced current, frequency of current in primary, magnetic field. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so primary sini. So kalau primary coil increase, okay, maknanya current okay, current increase. First yang kita kena faham, untuk transformer yang sama is power primary mesti sama dengan power secondary. Okay, dia kena sama.
So kalau cikgu ada P sama dengan VI. Okay. P sama dengan VI. Okay. Power dia sama. Oh, sekejap. Ada orang. Okay. So power dia sama. So kalau cikgu increase di current. Okay. Cikgu increase current. So korang kena tahu power dia sama. Contoh kalau cikgu contoh. Sini 24. Contoh ni tak lihat. 24. Kita nak step down. Okay, 240. 240 volt. Lepas tu kat sini kita kata current ni increase. Apa efek nanti kalau current increase? Apa jadi kepada power? Power dia increase Increase juga. Power increase juga. So apa jadi dekat secondary? Secondary power dia sama. Faham tak? Secondary ni power dia sama. Maksudnya power dia pun increase. Okay, jap. Cikgu nak bubuh nombor lah, senang cikgu bubuh nombor. Cikgu bubuh nombor nak bagi nampak. Okay, so kalau ada nombor kita lebih senang faham. Okay, contoh. Contoh katalah cikgu letak current 2. Okay, 2 ampere. Okay, so kita faham dulu transformer. Transformer apa function transformer? Increase and decrease. Okay, increase and decrease voltage. Increase and decrease voltage. So kalau primary 240, secondary ni katalah cikgu kata turun 2 kali ganda, cikgu buat 24 watt. 24 volt. Okay, 24 volt. Tapi ingat power sama. Okay, power sama. Jadi, kalau contohnya kat sini, primary ni, power dia ni, kita tahu VI. So, berapa power dia? So, power dia akan jadi 240 darab dengan 2. So, power dia akan jadi 480 watt. So, secara automatiknya, ideal transformer no power loss. Sini pun automatik 480 watt. Okay, tapi current dia jadi macam mana? Okay, kita masuk sini. Power VI. Power secondary sama dengan primary sebab no power loss. V dia dah dapat dah 24. I dia berapa? Okay, so kita cari I dia. Power bahagi V. 480 bahagi 24. Korang dapat berapa? 480 bagi 24 dapat apa? 20. 20. So apa jadi dekat current? So apa jadi dekat current dekat secondary tu? Dia naik. Dia naik. Increase. Dia increase. Okay. So frequency of induced current in secondary coil increase. Okay. So secondary coil akan increase. Clear tak? Clear. Bila kita cerita, dia macam tahu. Bila korang cerita transformer, kita kebanyakan masa kita cerita ni. Step up, increase voltage. Step down, decrease voltage. Okay, tapi kita selalu lupa pasal current. Current dia berbeza. Current dia berubah. Kalau step down, voltage decrease, tapi current increase. Sebab tu dekat nota yang cikgu letak ni. Okay, kalau kita cerita step down, alamak tak keluar pula. Sini. Kalau cerita step down tu, bila cerita step down. Okay, step down, voltage secondary kurang dari voltage primary. Macam tadi lah, 240, dia punya secondary 24. Tapi current secondary bigger than primary. Okay. Okay, so next one. Okay, so ni pun sama juga. Kita tengok dulu step up ke step down. So korang nampak tadi soalan tanya contoh pun step down. So soalan atas pun step down. 24 ni pun step down.
Okay, so nak tahu dulu transformer, macam cakap tadi, transformer only works with alternating current. So tengok dulu, sentiasa tengok input. Okay, input dia, oh simbol ni. Ni simbol alternating current. Okay, transformer ni boleh jalan. So kadang-kadang ada je soalan yang dia tanya, kenapa mentol tak menyala? Rupanya kat sini bateri. Memanglah tak menyala. Sebab dia sambung kepada bateri. Bateri is direct current. Transformer only works with alternating current. Okay, so kat sini step down. So kita tengok kat situ, ni 240. Sini 24. Okay. So berapa kali ganda tu dia turun? 240 sampai 24. Berapa kali ganda turun? 10 kali ganda dia turun. So because dia turun 10 kali ganda, korang boleh tengok dekat dia punya number of turn. Daripada 100, 10. So berapa kali ganda? 10 kali ganda juga. Sebab tu formula dia V primary over V secondary equals to number of turn primary, number of turn secondary. Sebab bila kita bahagi, dia punya ratio sama. 240 over 24, 100 over 10. So ni dapat 10, sini pun dapat 10. 10 tu adalah ratio. So ni basically matematiknya ratio. Berapa number of turn dia turun, voltage dia turun banyak tu juga. So kalau kata paper 2 dia tanya, contoh paper 2. Dia kata apa jadi kalau number of turn ni 50? Okay, apa jadi kalau number of turn tu 50? So, kita tengok berapa kali ganda dia turun. 100 over 50. Berapa kali ganda? 2 kali ganda. 2 kali ganda turun. So, voltage dia jadi berapa? 240. Kata nak tahu berapa secondary. So, secara logiknya, matematiknya, 240 Vs. So, Vs sama dengan 240 bahagi 2. Korang akan dapat 120 volt. Okay, contoh soalan kebat dia. The number of turn in secondary coil is increased. What happened to the bulb? Tu soalan kebat dia. Okay, the number of turn in secondary coil is increased. Contohnya tadi 10 naik 50. What happened to the bulb? Okay, kalau korang rasa apa jadi dekat bulb tu? Rasa-rasa apa jadi dekat bulb tu? Okay. Apa jadi dekat bulb kalau kita increasekan number of turn of secondary coil? Instead Dia of akan 10, naik. kita jadikan 50. Rasa-rasa apa? Lagi terang. Lagi terang. Lain? Jawapan lain? Kurang, dia takkan seterang. Decrease brightness, bulb will be dimmer. Okay. Jawapan dia bulb tu meletup. Sebab apa? Dia nak 224 volt. Kita supply 120 volt. Masak dia. Faham tak? Pressure. Bulb tu dia nak 24 volt ni, macam kita belajar elektrik. What is meant by 24 volt? So bulb ni dia nak 24 joule one charge. Tapi kita pergi hantar 120 joule per charge. Terkejut dia. Dia burst, meletup. So kalau contoh macam sama juga kalau contoh kan kilat. Akan kilat kan. Tiba-tiba kilat. Kalau kata korang punya fuse rosak, meletup TV ke apa ke meletup. Kenapa? Because TV tu dia dah buat dah. Contoh, TV dia dah tulis lah. TV tu dekat belakang dia kata 240 volt. Dia akan pakai contohnya 500 watt. So dia dapat je 240 volt. So TV tu akan keluarkan 500 joule per second. So TV menyala. Tapi bila kena kilat, tiba-tiba dia dapat lebih. So TV tu meletup. Sama juga dengan mentol ni. Mentol ni dia nak 24. Okay, dia nak 24. So macam ni kita nak adjust daripada 240 sampai jadi 24. Number of turn dia mesti 10 kali ganda. Turun. Okay, kalau cikgu tak nak buat 100 dengan 50, contoh, cikgu boleh buat lilit macam ni juga. Cikgu lilit dekat sini sampai katakanlah 50 lilitan primary. Secondary dia cikgu lilit 5 je. Boleh juga. Sebab apa boleh juga? Sebab dia punya ratio 50 to 5, 50 over 5 is 10. So dia punya voltage pun akan turun by 10 time. Okay, faham tak?
Kalau cikgu nak buat ini lilit 1000, boleh. Tapi kalau cikgu nak lilit 1000, bab ni nak 24, sebelah sini kena lilit 100. Supaya daripada 240 nak turun 24 tu 10 kali ganda, number of turn dia pun mesti turun 10 kali ganda. Okay, clear? Ya cikgu. Yang tu suka tanya paper tu, apa jadi. So kalau korang increase kan, nanti bulb tu dapat more energy, so the bulb will burst. Okay, meletup. Okay, so what happened to the bulb when number of, macam aku cerita tadi. Meletup. Jawapan dia meletup. Okay, what happened to the bulb when number of turns secondary coil increase to 50? So the bulb will blown up. Okay, the bulb will blown up. Okay, 25. Below is the conversation between Azim and his father. Oh, okay. Daddy, what is the use of this handphone charger? Okay, bapa dia cakap, to reduce the voltage supply to our home from 240 volt to 12 volt. Ni maknanya bapa dia pun tak betul-betul tengok charger ni. Charger kita mana ada sampai 12 volt. Charger kita tu kalau korang tengok dia dalam 3 volt, 4 volt je. Okay, charger tu 3 volt, 4 volt je. Okay, so Azim, is the function is the same as transformer? Yes. Okay. So what is the size of transformer at the electrical substation bigger than that a handphone charger? Okay, kenapa transformer kat station elektrik tu besar, tak kecil macam handphone charger? So kenapa? Sebab kalau yang dekat power station tu, okay, dekat power station tu, berapa dia punya voltage? So voltage dia besar. So bila voltage dia besar, maksudnya kalau ikutkan konsep yang ni, kalau korang nak higher voltage, ikut gambar tadi kan, gambar ni 100 lilit. Kalau korang nak higher, korang kena ada lagi banyak number of turn. Okay, kena lagi banyak number of turn. So lagi banyak number of turn, barulah dia boleh dapat higher voltage. Okay, so the voltage depend kepada apa? Depend to the number of turn. Sebab tu formula dia adalah voltage primary, voltage secondary. Sebelah sini number of turn. Primary, number of turn, secondary. So the voltage is depend on number of turn. So transformer dekat substation, the voltage is higher. So berapa dia punya voltage? So sometimes dia nak naikkan sampai 132,000 volt. So nak lagi banyak volt, lagi banyak dia punya number of turn, lilit yang dia kena buat. Okay, 26. Charger, ni cikgu beritahu korang. Charger, dalam charger ada transformer. Transformer apa? Nampak ni? Step down. Daripada 240 dia jadi 5.3 volt. Okay, so step down. Tapi satu lagi dia berkait dengan elektronik. So kenapa cikgu kata berkait dengan elektronik kat sini? Alternating current to direct current. Apa nama alat elektronik? Apa nama proses ni? Cikgu bagi dia punya hint. R. Rectification. So rectification nak pakai elektronik apa? Komponen elektronik mana? Kita guna? Diode. Okay, diode. Diode. Okay, so ingat balik nanti. Full wave rectification macam mana? Half wave rectification macam mana? Tapi kalau yang charger ni mestilah pakai full wave rectification. Okay, so which pair is correct about transformer in the charger? So surely lah step down. Okay, lepas tu apa ciri-ciri step down? Step down, dia punya voltage secondary down kan? Mestilah kurang daripada primary. And number of turn dekat secondary pun kita nak dapat kurang. So mestilah kurang daripada number of turn primary. So A ni salah. Ni betul. So jawapan dia acacing.
Okay, so ini 2016. So korang nampak sampai sekarang pun belum ada lagi transformer yang kira-kira. So transformer kira-kira tu kalau paper 1 banyaknya trial lah. Okay, SPM setakat ni tak ada. Sebab dia malas nak buang masa untuk soalan kira-kira kat sini. Kenapa? Sebab kalau dia buat kira-kira kat sini dia rugi. Okay, dia rugi. Sebab kalau dalam SPM soalan kira-kira paper 1 boleh keluar 8 je. So kalau dia dah keluar kat transformer ni, satu formula dia kat depan, lepas tu pengiraan dia sebenarnya ratio, bagi-bahagi je. So dia macam jarang lah nak keluar untuk paper 1 pengiraan. Okay, so the function of transformer in electrical energy transmission is to kan kita kata transformer untuk apa? Increase or decrease voltage. So voltage tu another term we call it as potential difference. Okay, so kita change potential difference. Potential difference tu voltage lah. Step up to increase the voltage, step down to decrease the voltage. Okay, 28. So which diagram show a correct step down? Mana yang betul step down? A. Step down adalah A sebab dia A. mesti sambung alternating current. Okay, dia ni salah. Okay, so generation of electricity, ni pun sebenarnya transformer juga. Ni lah macam mana kita dapat elektrik. So power station, okay, power station dia sebenarnya dia hasilkan tu. Ni sebenarnya pun tak betul kan ni, tapi tak apalah. So power station selalu dalam 30,000 volt. Okay, 30,000 kilovolt. Lepas tu dia buat step up dulu jadi 400. Lepas tu nanti baru step up lagi. Ni sebenarnya cikgu rasa dia silap ni. Ni bukan 400, 40. Ni korang betulkan 40. Okay, 40 bukan 400. Power station dia tak hasilkan banyak-banyak, meletup dia. So dia hanya hasilkan sikit. Sikit tu pun taklah sikit sangat, macam berpuluh ribu. Tapi dia step up. So P kat sini dia akan step up. And ini kita panggil National Grid Station. National Grid Network. Okay, National Grid Network. So National Grid Network, kelebihan dia apa? Kelebihan dia kalau kata rosak, contoh ni taman korang punya power station, substation. Substation kat rumah korang rosak. So kawasan rumah korang je tak ada elektrik. Rumah orang lain ada elektrik. So dia senang nak maintain. Sebab tu kita tak direct daripada power plant. So kita akan ada substation. So step up dia sekali and every substation lepas tu semua step down. Semua step down. Every substation semua step down. So yang pertama kilang heavy industry ni sebab dia nak supply 1000 volt. Okay, kalau ada office 450 ke 500, rumah 240. Yang ni Malaysia punya. Different country, different amount of volt lah. So kebanyakan country pakai 220. Malaysia je pemurah. Malaysia kita bagi 240. Okay, 240. Sebab tu kalau korang nak pergi overseas ke mana-mana, kena bawa universal adapter. So adapter tu pun dalam dia ada transformer. Sebab kita punya voltage tak sama dengan orang lain. Okay, so dia tanya P tu apa? Dia sentiasa up, down. Cari je, up sekali, down banyak kali. Okay, up, down. Dari power station always up. The first time up, lepas tu semua down. Sekali je up. Okay, so which is a functional step down transformer? Mana step down transformer yang berfungsi? So pertama kita cari dulu mana step down. Step down mesti dari banyak jadi sikit. Down. Yang ni up. Ni up. Okay, lagi kita tengok mana yang boleh berfunction. Jawapannya C. C. Kenapa C? Alternating current. Alternating current. Tak boleh direct current, tak boleh. Okay, alternating current. Okay, nak biarlah. Ni sama je. Macam cakap tadi, ni power plant 25,000 kilovolt. Lepas tu dia hantar ikut tiang besi yang korang nampak macam Eiffel Tower tu. Lepas tu apa dia buat? Step down.
So semua yang kat bawah ni semua down, 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 down. So semua down. So dia tanya X, X up, down, down, down. Okay, so korang nampak soalan tahun 2017 sama je dengan soalan tahun 2012. 2017 dengan 2012 tu sama je. Bezanya gambar. Ni gambarnya lain sikit. Jawapannya sama. Okay, 2018. So ini kena recap balik. Mana yang betul? Okay, nak recap dia macam mana? Ingat lukis. Cikgu ajar korang tak payah pakai tangan. Cikgu ajar korang pakai lukis. So yang pertama kita tengok dulu bulat. Okay, so kalau bulat, rotation dia macam mana? Clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Magnetic field dia anti-clockwise. Lepas tu north to south. Okay, so and then kita buat pula north to south. Arrow dia always north to south. Okay, dan kita check. Dia akan tolak ke mana patutnya? Okay, dia tolak ke mana? Bawah. Hah? Bawah? Ya ke? Ke atas. Ke Oh, atas. atas. Sorry. Kenapa atas? Gagal. Arrow tak sama. Okay, tolak arah arrow tak sama. So basically A salah. Okay, A salah. Kalau A salah, kita tengok pula B. Sama je lah cara dia. Okay, north south. Terbalik ni. North south ke kiri. Lepas tu ni bulat tadi. Lawan jam. So dia tolak ke mana? So sepatutnya dia tolak ke Bawah. bawah. So B pun salah. Okay. So kalau A salah, B salah, kita tengok pula yang ni. So jawapan dia kat sini C. Kenapa jawapan dia C? Samalah cikgu buat sini. Clockwise and ke atas. North south. North south. So tengah ni clockwise. Okay. Clockwise. So dia ke mana? Arah bawah tak sama. So dia ke bawah. So C tu betul. Okay. Yang bawah ni kita tengok kenapa salah. Ni X. X clockwise. Okay. Arrow north south. Sepatutnya dia ke arah yang tak sama ke atas. So D ni salah. So jawapan dia C. Right. So tu tak payah pakai tangan. Korang boleh pakai lukisan. Okay. Another one, induction. Okay. So induction macam kita cerita ada dua law. Okay. So kata which law. So which law tengok dulu dia tanya yang mana. Sebab dua law tu beza dia dekat mana. Beza dia kalau Faraday's law dia cerita pasal magnitude. Kalau Lenz's law dia cerita pasal direction. So dia tanya kat sini mana yang cerita pasal direction. Direction Lenz's law. Okay, sekejap ada soalan. Cikgu apa beza C dengan D? Yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Soalan yang ni ke? Okay. Apa beza C dengan D? Kalau D ni dia north to south dia arah dia tak betul. Nampak tak? Kalau C yang ini, kenapa C ni betul? Sebab kan dia buat X. X korang kena ingat, X adalah arah jam, clockwise. So bila cikgu buat clockwise, atas arah sama, bawah arah tak sama, so tolak ke bawah. So macam ni kita nak tunjukkan tolak ke bawah. Tolak ke bawah menunjukkan bawah ni magnetic field dia sikit. So bawah sikit, bawah ada 1, atas ada 3. Atas ni stronger. Bawah ni ada 1, bawah ni maknanya weaker magnetic field. So bila weaker magnetic field, dia tolak ke bawah lah maknanya. Force dia tolak ke bawah. Dapat tak? Ini 3.2 tau. Ni 3.2. Ni topik 3.2. Okay. So dapat dah. Alright. So kalau dia tanya balik kepada soalan yang ni, kalau dia tanya direction, Lenz's law. Okay. Kalau dia tanya direction, Lenz's law. Okay. So transformer. Okay. Ni pun sama. Soalan ni sama macam tahun 2014 tadi. Okay. So dia tanya apa function transformer. Okay. Function transformer to increase or decrease. The function of transformer. Ni kita tengok ni step up. So step up nak increase apa?
increase voltage. Voltage apa nama lain dia? Potential Potential difference. Settle. Okay, and last one 3.5 generation of electricity. Okay, sama macam cakap tadi, power station step up sekali. Lepas tu housing area, industry semua step down. Okay, which method is suitable to reduce the power loss? Okay, so untuk yang berkait dengan power loss ni, okay, nak reduce power loss. So reduce power loss, cara dia adalah dia increasekan voltage. Sebab tu dia kena step up tinggi-tinggi daripada 30 ni, contoh tadi kan 30 kV. Kenapa dia nak naik sampai 130 kV? Sebab dia tahu perjalanan tu jauh daripada power station. Power station ceruk orang tak boleh masuk tau. So dia memang jauh daripada orang lain. Dia memang kalau kat power station tu memang tak ada perumahan. Dia memang dah sedia kalau dia meletup situ je, tak ada efek kat orang lain sangat. So dia memang dah siapkan kawasan macam tu. So dia nak hantar elektrik tu jauh. So kita belajar elektrik, kalau jauh you have a longer wire. So longer wire maknanya resistance dia dah memang sedia tinggi. So macam ni kita nak overcome. So because VIR, so kita dah tahu dia tinggi, kita nak overcome dia, kita increasekan voltage. Okay, kita increasekan voltage. So increase the voltage. So along the way dia tahu akan ada energy yang loss. Okay. Habis masuk paper tu. Teng teng. Okay. So kat paper tu, korang boleh nampak kat sini, ni paper 2 ABC lah. Okay. So ni tahun 2011. Okay, kita tengok sini tahun 2011. Ada masuk bahagian AC, bahagian B. And ada juga kat satu bahagian A. Tahun 2012 ada satu je. AC tak ada. Okay, tahun 2013 AC balik. Okay, tahun 2014 tak ada AC, bahagian A je. Okay, bahagian A, 2 soalan. Okay, 2015 AC sahaja. 2016 AC sahaja. 2017 tak ada AC, bahagian A je. Okay, 2018 AC balik. 2019 bahagian A balik. Okay, 2019 kita tak ada 2019, tapi 2019 dekat bahagian A balik. So 2020 tak ada SPM. Okay, 2020 tak ada SPM. Korang kan special, SPM 2, Okay. 1. Jadi tak tahu lah korang ada ke tak. Tak pasti korang ada ke tak. Tapi secara logiknya, kalau kita nampak dia macam tu kan, B, A, B, selalunya kalau tahun lepas 2019 dia masuk bahagian A. So cikgu expect tahun korang mungkinlah masuk bahagian B, bahagian AC. Okay. So kalau bahagian AC, yang suka masuk AC pun ada dua je. Sama ada 3.3 induction atau 3 transformer. Selalu 3.3 lah, 3.3. Selalu 3.3 masuk AC sebab 3.3 kan korang ada belajar Lenz law, belajar Faraday's law, lepas tu ada apa tu? Alternating current generator, direct current generator. So dia macam banyak sikit lah dia boleh tanya. Walaupun konsep tu sama je, tapi dia tanya tu dia boleh tanya banyak benda. Okay, so kita pergi yang ni dulu. Ni bahagian A. Soalan dia nombor 6. So kalau bahagian A nombor 6, markah dia berapa? Siapa boleh ingat markah dia berapa? So nombor 6 markah dia 8. Okay, so in paper 2 section A, markah macam cikgu pernah bagi tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 soalan. Markah bertambah-tambah 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 12. Selalunya kalau ni nombor 5 dengan nombor 6 ni bentuk soalan dia sama. So kalau nombor 6 masuk topik form 5, nombor 5 ni masuk topik form 4. Dia akan tukar-tukar. Dia takkan keluar 5 dengan 6 tu tahun yang sama. Maknanya dua-dua soalan form 4 dia tak keluar. Dia akan buat satu form 4, satu form 5. Sebab dia nak bagi markah percuma. Dia nak bagi markah percuma. So diagram show a magnetic field produced by a current carrying conductor. So kita tengok gambar ni. Tak ada magnet pun.
So tak ada magnet maksudnya 3.1. So apa yang kita perlu tahu 3.1? 3.1 yang kita perlu tahu pertama electromagnet. What is the meaning of electromagnet? Temporary magnet when the current is flow. Lepas tu apa yang kita kena tahu? Kita ada straight wire. Okay, straight wire SW, kita ada coil, kita ada solenoid. Okay, lagi apa yang kita perlu tahu? 3.1 X clockwise. Kalau cikgu buat dot, anti clockwise. Okay, apa lagi yang perlu tahu untuk 3.1? Kita guna right hand grip rule. Apa lagi yang perlu tahu 3.1? Factor. Okay, ada berapa factor untuk 3.1? If you want to increase the strength of magnet. Okay, ada berapa factor? Siapa ingat? 3, ya, right, betul. 3 factor. What is the factor? First one, current flow. Second one, number of turn. The third one is soft iron core. Tapi yang dalam kes ni, ini soalannya ni melibatkan apa? Ini current carrying conductor. So ini wire ni pun daripada atas turun ke bawah ni kira straight wire lah ni. Okay, straight wire. So straight wire. So kalau straight wire apa yang kita tahu? Nombor 2, X ke dot? Macam nak tahu X ke dot? Tengok dia punya bateri. So ni bateri positif. Okay, power supply dia positif. So current lalu sini. Current naik atas. Current pergi sini. Current masuk ke bawah. Okay, so cikgu nak tanda apa? X ke dot? X. X. So kita tahu yang ni X. So kalau X, dia punya magnetic field yang kat tepi ni yang kau nampak hitam, yang hitam-hitam ni, ni magnetic field ni. Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise atau anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So, bila clockwise, kan tepi ni ada ni, plotting compass. So, mesti dia nak tanya, compass ni nanti arah mana? So, korang boleh lukis dia arah macam ni. Arah ke sini. Ataupun korang nak lukis dia arah macam ke bawah sikit. Boleh lah. Dia jangan korang lukis anak panah dia, compass dia. Contoh korang lukis arah sana. Salah lah. Okay, terus salah. Sebab itu arah anti-clockwise. So, kita kena buat arah clockwise. So, ke sini boleh. Ke bawah sikit pun boleh. Okay, so on the diagram, mark the direction of current flow in the wire coil. Tandakan arah pengaliran arus. Okay, so itu yang kita buat ni. Yang cikgu buat anak panah ni. Dah satu markah. Buat anak panah tu pun satu markah. Okay, dia nak tahu current. Okay, so satu markah. And then seterusnya, mark with an arrow in the plotting compass to show the direction of magnetic field. Okay, so kita tahu tadi current dari atas ke bawah flow in. So flow in tanda X, so X clockwise. So korang pun buatlah compass tu clockwise. So compass tu tanda je, janji clockwise. And then B, name the rule. Cikgu dah cakap tadi. Untuk 3.1 ni kena ingat. Okay, so straight wire macam mana, X dengan dot. Lepas tu nama rule dia, right hand grip rule. Settle. Okay. So lepas tu, sebab ni soalan nombor 6, dia mesti ada compare. So gambar ni mesti ada compare. So apa comparison nak? Okay, tengok kat sini. P ni dekat bahagian near to the wire. Okay, P tu near to the wire kat sini lah. Dekat near to the wire. Bahagian Q ni jauh sikit. Okay, so magnetic field for a straight wire, the strength of magnetic field is the one, stronger magnetic field is nearer to the wire. So kalau dia tanya kat sini P dengan Q, dia suruh buat comparison. Tak keluar pula. Okay. Tak nak keluar pula soalan dia. Okay. Alright. So
the concentration of ion filling at region P and Q. So kita bagi tahulah concentration at P is higher than Q. Okay. And then dia suruh pula compare the distance. So the distance region P is nearer to the wire coil compared to Q. Okay, berapa markah dah? Tanda current 1. Tandakan kompas 2. Name the rule 3. Yang ni 4, 5. Sudah 5 dah. Maknanya berapa lagi markah tinggal? Sebab ni soalan nombor 6. Lagi 3 markah. Okay. So, and then another comparison. The strength of magnetic field at region P and Q. So the strength of magnetic field at P is, nak buat apa? Stronger than Q. Okay, cikgu tak payah tulis balik the whole sentence. Actually tak payah. So tak payah boleh nak tulis balik pun boleh. Tak tulis balik pun boleh. Janji yang dia nak tengok kita punya comparison tu betul. Sebab nanti dia akan baca macam mana tau. Dia akan baca macam ni. P stronger Q dah. And then jangan buat statement. Tu je. Okay, jangan buat statement. Statement tu macam P is stronger, Q is weaker. Yang tu dia tak nak. Dia nak buat comparison. So compare ayat compare. This is more than this is stronger than this is weaker than this. So ayat comparison. Okay, dapat tak? Dapat. Okay. Okay, so lagi 2 markah. Nampak tak? Tak ada pun kira-kira. Tak ada pun kira. Nombor 5, nombor 6 memang selalunya tak ada kira-kira. Okay, soalan nombor 5, nombor 6 tak ada kira-kira. 8 markah, compare, selalu compare 3, relationship 2. So compare 3, relationship 2 dah 5 markah free. Lagi 3 markah je yang korang kena tengok. Macam tadi suruh buat arrow lah apalah, tu lagi 3 markah. 5 dengan 6 macam kalau korang dalam SPM pun korang buat dulu 5 dengan 6 tu. 5 dengan 6 tu markah dia banyak. Jawab 2 soalan je. 5 dengan 6, 8 dan 16 markah. 16 per 60. 2 soalan 16 per 60. Banyak tu, nak dekat 20 markah. Okay. So, based on the answer, state the relationship between strength and concentration. Okay. So, strength and concentration. So, yang pertama, bila kita nak buat ayat macam ni kan, mana efek mana? Tu kena faham dulu. Mana efek mana? Maksudnya, concentration affect the strength or the strength affect the concentration? Concentration affect strength. Concentration affect the strength. So ayat kita kena start dengan concentration dulu, baru strength. Okay, so the higher the concentration, of ion filling, okay, the stronger strength of magnetic field. Okay. The higher the concentration. Jap. Macam pelik je. Kejap.
concentration tu datang kemudian. Terbalik. Stronger dulu, baru concentration. Sebab concentration tu datang kemudian. So the concentration depend on the strength. So strength dulu. Okay, so the stronger the strength of. Okay, cikgu kena letak kat atas. Macam mana aku nak buat ni? Okay, padam je lah semua. Strength yang effect concentration. Sebab strength dulu baru concentration. Okay, the strength of magnetic field increase. Okay, contoh the stronger. Okay, kau nak boleh juga the strength of magnetic field higher. Okay, the concentration of ion filling higher. Okay. So the distance. Okay, ni distance dengan strength. Okay, distance dengan strength mana dulu? Distance. Distance dengan strength, distance dulu. Okay. The further the distance, from wire coil, the weaker the strength of magnetic field. Tada. Okay. Dapat tak? Dapat. Okay, tu nombor 8. Nazmi baru masuk. Okay, korang tengok magic tak? Okay. Nampak tak? Tak nampak muka cikgu. Okay, korang tengok muka cikgu. Nampak tak muka cikgu? Green screen. Nampak cikgu. Tahu tu. Nampak. Magic tak? Magic tak? Stylo. Sebenarnya cawan cikgu hijau. So bila cikgu letak dia tak ada. Lah, saya rasa bodoh sangat cikgu. Cawan cikgu hijau. So dia green screen kan. Dia tak boleh pakai apa-apa yang warna hijau, tak boleh. Kalau cikgu pakai baju warna hijau, korang nampak kepala cikgu je. Okay, so this one 3.1 lagi. Tapi yang ni eksperimen. Okay, so ini kalau korang nak buat untuk paper 3, ini dia punya arrangement lah. Cuma kalau paper 3 tu selalunya kita tak letak iron nail lah. Selalunya untuk yang ni kita pakai, kalau paper 3 selalu korang letak ni solenoid. Iron apa? Soft iron core. Soft iron core. Macam tu. Okay, ni eksperimen untuk apa? Strength of electromagnet. Okay, so kalau paper 3, because strength of electromagnet tadi ada 3 factor. So soalan yang dia boleh tanya is 2 factor. So MV dia kalau paper 3 dia boleh jadi manipulated is the number of turn. Okay, number of turn maksudnya berapa banyak kita lilit dekat wire tu. Or and responding dia ni lah, responding dia number of thumbtack. Okay, number of thumbtack. Ataupun kadang-kadang tak pakai thumbtack, dia buat pin. Number of pin attracted. Okay. Atau satu lagi dia boleh tukar, dia tukar current. So MV dia adalah current flow. Okay.
And dia punya RV sama, number of thumbtack. Okay, tu dua eksperimen yang boleh buat. Okay, based on the two factor. Okay, so yang ini pun tahun 2014 soalan nombor 1. Soalan nombor 1 markah sikit 4 markah. So kalau korang nak dapat 96 markah per 100, tak payahlah jawab nombor 1. Jawab je yang lain tu bagi betul, dapat 96 per 100. Okay, so based on diagram 1, tick the correct answer in the box. Okay, electromagnet is, what is meant by electromagnet? So electromagnet is permanent magnet or temporary magnet? Temporary magnet. Kalau nak lengkap lagi, electromagnet is temporary magnet when current flow. Dia hanya ada bila ada current flow. Okay, at wire PQ, label the direction of current flow. Okay, wire PQ label the direction of current flow. Okay, so dekat wire ni dia suruh label mana direction of current. Okay, tu balik elektrik je. So this is a positive, this is negative. So at wire label direction of current. So current sini buat arrow tu. Okay, tu direction of current. Okay, so satu markah. Okay, so B, the current flow through the wire increase. So current increase. State what happened to the number of thumbtack attracted. Okay, apa dia korang punya jawapan? Kalau current increase, what happened to the number of thumbtack? Nak tulis apa? Number of thumbtacks attracted by the is Is increase. Okay. Okay, so sebab ni kalau bahagian A, sebab bahagian A kan, bahagian A dia bagi, kalau korang buka soalan SPM, buka je belakang dia ada macam bagi tahu apa yang kena buat. Dia beritahu lah ni berapa soalan, lepas tu jawapan boleh ringkas. Okay. So untuk bahagian A boleh terima. Kalau macam ni tulis increase ni boleh terima. Bahagian A. Bahagian B tak boleh sebab bahagian B dia macam essay, so korang kena tulis panjang sikit. So kalau bahagian B korang kena tulis the number of thumbtack attracted increase. Sebab bahagian B yang penanda dia tak ada soalan. Dia ada korang punya test pad tu je. So kalau macam bahagian A korang tulis kat bawah. So increase pun dia faham. Okay, nombor 2, give one reason for your answer. Okay, kenapa dia boleh increase? Because the strength of electromagnet ataupun the strength of magnetic field. Okay, electromagnet tu strength of magnetic field increase. Okay, kekuatan medan magnet, magnetic field tu. Okay, kekuatan medan magnet bertambah. Tu je lah 4 markah soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1, 4 markah. Okay tak? Okay. Okay. Teng. Okay, so ni masih lagi okay. Ini kalau yang soalan pertama ni, okay, ini masih lagi 3.1. Okay, ini masih lagi 3.1. Sebab gambar ni tak ada magnet. Yang ada bateri and then korang akan nampak wire. Okay, cuma bila ada bateri wire, ingat balik step dia. First, current flow. Kedua, X ke dot. Okay, first current flow, kedua X ke dot. Okay, so yang ini kalau kita tengok current flow, positif kat bawah, negatif kat atas.
Okay, so korang beritahu cikgu. Cikgu nak buat X ke dot? Dot. Dot. Sebab dia dari bawah naik ke atas. So bawah ke atas dot. Okay, so dot dia clockwise ke anti-clockwise? Nanti keluar. Anti-clockwise. So nanti kompas ni akan tunjuk mana? Kompas S akan tunjuk ke atas. Anti-clockwise kan? Okay, kompas yang T ni tunjuk ke mana? Ke kanan ke kiri? Kalau anti-clockwise dia tunjuk mana? Kanan ke kiri? Kiri Okay, kalau kiri dia, Kanan. kalau kiri dia jadi clockwise. Kita nak anti-clockwise. So anti-clockwise dia akan tunjuk kanan. Oh. Kalau ada kompas dekat belah tepi ni, dia tunjuk bawah. Kalau ada kompas belah atas sana, belah belakang tu, belah atas tu, dia akan tunjukkan Kiri. kiri. Sebab baru dapat rotation anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Macam tu. The thing that you must remember is dot anti-clockwise, X is clockwise. Okay, so kalau naik ke atas macam ni, adalah dot. Okay, so dia tanya, when the switch is on, indicate with an arrow the direction of current in the circuit. Tu kita dah buat tadi, direction of current dari bawah ke atas. Dah dapat satu markah. Okay, and then number 2, draw the magnetic field pattern on the cardboard. Draw the magnetic field pattern. So dia nak suruh lukis magnetic field dia. So magnetic field dia kita nak lukis macam mana? Magnetic field dia kita akan lukis, ni cikgu tambah tadi. So magnetic field dia kita akan lukis bulat. Ni cikgu punya tebal. Sekejap. Kita cuba nipiskan. Okay. So magnetic field dia kita pun buat macam tu. Buatlah 2, 3 macam tu. Okay, lepas tu buat arah anti-clockwise. Buat arah anti-clockwise. Okay. Yep. Okay. Buat arah anti-clockwise. Okay, dapat tak? Tapi kenapa cikgu nak buat 3 line? Kenapa 2 line kat tengah tu cikgu buat rapat? Rasa-rasa kenapa? Kenapa cikgu buat 2 bulat kat tengah tu? Bulat pertama dengan bulat kedua ni cikgu buat rapat. Strength of magnetic Yes. field. Yes, nak tunjukkan that yang nearer to the wire is stronger magnetic field. Okay, stronger magnetic field. Kenapa dia? Okay. Okay. Okay, so kita tengok yang bawah pula. Okay, so yang bawah ni. Okay, tengok kenapa. Sebab tu dia bagi 2 markah. 2 markah tu korang kena tunjukkan. Kena tunjukkan arrow tu. Okay, dan kena tunjukkan juga yang strength tu. Rapat, buat rapat sikit ada 2. And satu lagi buat jauh sikit. Sebab tu 2 markah kat sini. Okay. And then indicate the arrow direction of compass. Tadi kita dah buat. Compass tadi arrow dia kita buat arah kanan. Sebab anti-clockwise. Lepas tu yang seterusnya, name the rule used to determine the direction of magnetic field. So kita pun tulislah right hand grip rule. Okay. Right hand grip rule. Baik, saya tak boleh tulis. Right hand grip rule. Okay. So itu sebab ni soalan ni nombor 8 tau. Tengok ni 2013 nombor 8. Nombor 8 markah dia 12. So kita baru dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 markah. Ada lagi 7.
So sebab ni soalan nombor 8 dia akan jadi macam essay. Which is korang akan start kena pilih. Macam ni ha. So kita ada pilihan dekat sini diagram 8.2 show 3 electrical motor. Okay, so yang atas tadi kan straight wire. Maknanya atas tadi 3.1. Okay, electromagnet. Tapi yang ini soalan C dah bukan 3.1. Sebab bila dia kata electric motor, motor dah masuk 3.2. Okay, dah masuk 3.2. Sebab kita ada wire and ada magnet. And ada battery. Battery, wire, magnet 3.2. So 3.2 apa yang kena ingat? 3.2 kita kena ingat kita pakai apa? Fleming left hand rule. Walaupun kita selalu buat lukisan. Tapi kalau ditanya jawapan dia Fleming left hand rule. Lepas tu apa yang kita kena tahu lagi? Kita kena tahu dia punya factor. Apa factor? Factor dia, first kita kena tahu apa jadi. So bila kita turn on, apa yang berlaku? Dia akan start rotate. So kalau kita berlaku start rotate. Sebab tu motor dia tukar from electrical to kinetic energy. Okay, so sekarang ni kita nak kena pilih. Mana nak bina portable fan. Kipas yang boleh bawa pergi mana-mana tu. Yang tekan kipas tu berjalan. Okay. So kita ada electric motor X, electric motor Y, electric motor Z. Okay, so kalau nak tahu kena pilih apa, kita tengok dekat bawah lagi baca soalan dia. Based on the diagram, state the suitable characteristic based on first number of turn, number of battery, and shape of magnet. Okay, so kita kena pilih. So first number of turn. Okay, number of turn, kalau X tu 50, Y 10, and Z 50. Okay. So kita nak pilih yang mana? Nombor 1. Nombor 2, kita tengok pula dia punya battery dia kata. Battery the first one 3, second one 1, the third one 3. So yang confirm kena reject Y. Okay, sebab kita ingat untuk motor rotated faster you have 3 factor. So the factor kalau kita nak rotate faster, okay, the factor is by increase the current. Okay, increase the current, you add more battery, number of turn, and stronger magnet. Okay, so dekat sini kita start dengan the first one. So mana yang kita pilih? So number of turn, jangan bagi tahu 50 dulu. Jangan bagi tahu 50, kita bagi tahu higher number of turn. Okay, higher number of turn. Kenapa? Sebab kalau higher number of turn, for every single turn ada current flow. So bila every single turn ada current flow, what happen to the magnetic field? Magnetic field dia increase. So the reason is stronger magnetic field. Okay. Higher number of turn, stronger magnetic field. Okay, number of battery, nak tulis macam mana pula? Tak boleh cakap 50 turn ke? Dia depend. Ada cikgu bagi, ada cikgu tak bagi. So spesifik pun boleh juga kalau nak buat. Okay, spesifik 50 turn. Okay. Dia macam ni, kalau soalan tu berbeza-beza, masalah juga. Contohnya 50, 10, 30, 40, contoh kan. Tiba-tiba yang jawapan tu bukan 50, the most suitable katalah 40. Ikut semua aspek, 40 yang suitable. Tu yang, sebab tu nak selamat, selalunya kita tulis higher dulu. Bila nanti dekat hujung ni, bila determine the most suitable, baru kita tahu mana, kita bagi tahu mana kita pilih. Sebab kalau ikut atas tadi, X, Y, Z, X 50 juga, Z 50 juga. So kalau X tadi pun 3 bateri, Z pun 3 bateri juga. Okay. Y je yang 1 bateri. Okay, so kita nak tulis berapa? Number of battery. So number of battery dia sama juga, kita boleh tulis higher number of battery.
Tapi kalau macam soalan ni, sebab dia ada dua obvious answer. 3 bateri dengan 1 bateri. Okay, 3 bateri dengan 1 bateri. So kalau ada macam tu obvious answer, bolehlah nak buat spesifik. 3 bateri. Dia masalah dia kalau contoh yang pertama ada 2 bateri. Yang lepas tu yang second ada 1 bateri. Lepas tu ni 3 bateri. Ni 4 bateri. Lepas tu tapi tengok semua yang terbaik after kita consider all the aspect, the most suitable yang 3 bateri. So kat situ problem dia nanti. Sebab tu kita nak selamat kita tulis je higher or smaller macam tu. Okay, so kat sini boleh tulis higher, boleh juga tulis 3 sebab memang pilihan dia 1 bateri dengan 3 bateri. Okay, tapi reason dia kenapa? Reason dia higher voltage, so more current can flow through the coil. Okay. Alright. Sekarang nombor 3. Okay, sekarang ni obviously Y dah tolak, tinggal X dengan Z. So antara X dengan Z korang pilih yang mana? Nak pilih yang mana satu? X ni ke? Z ni ke? Okay. So apa pilihan korang? Z. Z. Okay. Kenapa Z? Okay, maknanya kalau Z korang akan pilih rectangular shape permanent magnet lah. Kalau pilih X, semi-circular. Okay, nak pilih mana? Rectangular ke semi-circular? Right. So ni korang kena ingat kita akan pilih semi-circular permanent magnet. Okay. Contoh dia, mana cikgu punya motor tu kejap. So contohnya ni ada contoh cikgu punya kereta mainan ni. Okay, ni sebenarnya dia konsep dia motor. So kat tengah ni korang boleh nampak macam ada engine kan. Contoh nak buka pula. Sekejap. Okay. Tak nak tunjuk, tak nak buka pula. Okay, tengah engine tu sebenarnya dalam tu ada magnet. Okay, magnet tu bentuk dia macam bentuk engine tu lah, dia bulat. Okay, semi circular. Yes, Tamiya, ni Tamiya. Dash yang kuro. Ni kereta waktu zaman kartun dekat TV dulu. Korang boleh, siapa yang ada kat ni boleh check kat YouTube nanti. Ni kartun waktu zaman cikgu kecil-kecil. Dash yang kuro nama dia. So ni kereta dia punya ni lah, Dash. Nombor Dash. Dia ada, ni kereta nombor 1. Dia ada 5. Dia ada gang. Korang boleh check nanti dia ada gang. Cikgu ada 5-5. Semangat cikgu beli kat Jepun. Okay, so kenapa beli semi-circular? Semi-circular nanti kita akan dapat ni tau. Ini term yang korang kena ingat. Radial magnetic field. Okay, reason. Okay, so kita akan to produce radial magnetic field. Okay, radial magnetic field ni cikgu tunjuk macam ni. Okay, the most suitable X lah. Okay, radial magnetic field macam ni. Kalau contoh cikgu lukis, ni magnet ni kan. Okay, tu. Okay, ni magnet. Okay, kata ni north, ni south. Lepas tu,
Kalau cikgu lukis wire tadi, okay, ni coil. Okay, Allah buruk pula, tak apalah. Tapi coil nanti rotate macam mana? Coil ni katalah contoh. Contoh cikgu kata current masuk belah sini, current keluar belah sini. Okay, current masuk tu, current keluar tu. So maknanya kalau ikut ringkasnya, sebelah sini adalah X, sebelah sini adalah dot. So ni cikgu buat clockwise, yang ni anti-clockwise. Okay, lepas tu magnet tadi. Okay, north-south. North to south, north to south, north to south, north to south. So kita tahu yang belah sini push ke bawah, yang ni naik ke atas. So bila coil ni rotate, coil rotate. Contoh cikgu ada phone ni, korang boleh tengok kat kamera ni, cikgu ada phone. Walaupun phone ni petak kan, tapi bila dia rotate, dia jadi bentuk apa? Bila dia rotate, dia akan jadi bentuk bulat juga. Benda tu rotate, dia akan jadi bentuk bulat. So kalau dia dalam magnet tu, magnet ni bentuk bulat, so setiap kali dia rotate tu, dia akan rotate dalam stronger magnetic field. Sebab bentuk magnet bulat, coil dia rotate bulat. So dia tak adalah macam ni. Kalau yang macam ni, kalau petak, rotation dia bulat. So magnetic field ni, dia macam ada magnetic field yang dekat belah sini, dia kawasan tu less stronger. Sebab dia, macam cakap, dia jauh dengan rotation tu. Tapi kalau dia bulat, magnet bulat, rotation dia pun bulat. So dia punya magnetic field tu macam sentiasa stronger setiap kali rotation. So kita panggil kat situ radial magnetic field. Okay, radial magnetic field. Okay, ni faham tak? Cikgu takut korang tak faham je apa cikgu cakap. Okay, clear tak? Cikgu, can you try to explain that again? Okay, boleh. Alright, so macam ni. Kalau kita ambil petak macam ni kan, petak kan. Okay, petak ni. Dekat tengah tu, coil tu, kipas yang ni, solenoid kat tengah ni. Yang ni kan, yang dililit ni. Benda rotate tau. Yang bila rotate bentuk bulat. Rotation sentiasa bentuk bulat. Dia berpusing. Tapi kita punya magnetic field, contoh kalau kita buat macam tu. Ni north. Ni south. Okay, so benda ni pusing bulat. Okay, so magnetic field dia tu macam tak sentiasa macam mana cakap ini magnetic field untuk cikgu buat macam ni. Kata cikgu buat ni ni tadi naik motor ni naik atas, ni turun bawah. Okay, kata cikgu buat ni bulat, yang ni X, contoh je. Okay, so dia rotate clockwise. Okay, dia rotate clockwise. So yang sebelah sini magnetic field dia tak, macam mana cakap kalau korang jajab, cikgu cuba jadikan dia lebih ni. Okay, satu lagi, ni X ke bawah, ni dot ke atas. Tapi ni magnetic field dia sama shape dengan dia macam tu. North, sini, south. So magnetic field itu sentiasa, maknanya sebab jarak ni kan, jarak ni tak beza tau, sama je jarak dia. So strength of magnetic field dia sama sepanjang dia rotate. Tapi kalau yang ini, sini rapat. Tapi yang bahagian atas ni jarak dia jauh. So strength of magnetic field dia berbeza-beza. Okay, strength of magnetic field dia berbeza. So bila strength magnetic field dia berbeza, nanti dia macam rotation tu perlahan, laju perlahan, laju perlahan, laju. Sebab magnetic field dia tak sama kuat. Tapi kalau radial, dia pusing tu laju sama je. Sebab apa dia boleh pusing sama laju? Because setiap kali dia pusing, magnetic field itu sama kuat. Tapi kalau yang macam ni jauh, ni less strength. Ini dekat, stronger. So laju tu perlahan, laju perlahan. Okay, clear tak? Okay, kalau cikgu, kalau reason dia tu kita letak stronger magnetic field, boleh juga. Kalau tak nak buat radial magnetic field, stronger magnetic field, boleh juga. Cikgu, kalau untuk yang rectangular tu, Rectangular, yep.
magnetic field lines dia akan straight daripada north ke south kan, macam straight lines. Yes, betul. Kalau yang radial tu dia pun straight lines juga daripada north ke south. Yes, straight line juga north to south. Oh, okay. Sama juga, straight line juga north to south. Okay, so warna biru ni magnetic field untuk magnet, warna merah tu magnetic field untuk coil. Okay, tak perlu okay. Ada reason yang tulis kat sini fully cut magnetic field. Okay, tu kena hati-hati. Kalau yang cut magnetic field itu bukan 3.2 tau. Cut magnetic field 3.3. Cut magnetic field 3.3. Cut magnetic field tu yang induction. Sama juga kalau kita nak produce direct current motor ke alternating current motor, direct current generator, alternating current generator, kita akan pilih the best shape adalah semi-circular. Okay, the best shape sentiasa semi-circular. Okay, dapat tak? Tapi ini reason dia tak boleh tulis cut magnetic field, tak boleh. Sebab cut magnetic field 3.3. Okay, recap balik. 3.3 kita belajar induction, kita cut magnetic field, the purpose is to produce current. Tapi yang ni kita bukan nak produce current, kita nak dia rotation. So kalau dia punya bentuk tu petak, dia macam strength dia tu sekejap kuat, sekejap pelan. So bila dia rapat dia kuat, nanti dia nak corner tu dia perlahan. Laju balik. Tapi kalau radial, pusingan dia tu sentiasa same speed. Okay, clear? Dapat tak ini? Ya, cikgu. Dapat. Okay, so next one, transformer. Transformer dah. Transformer generation, betul? Transformer generation. Cikgu, apa term tadi? Yang mana? Radial, Yang circular magnet tu, circular magnet. radial magnetic field. Radial magnetic field. Okay. Radial magnetic field. Okay. Okay, so ni transformer. Sekejap generation. Lepas tu transformer lagi. Transformer lah banyak sikit. Lepas tu masuk section B. Section B AC. Section B AC. Ni semua AC. Yalah dia banyak masuk AC. AC. Tu section C. So sampai mana? Paper 3 dia 28. Okay, so cikgu tahulah. Dia punya cut off 28. Okay. Okay. Apa ni? Alright, so kita tengok kat sini, transformer. So diagram show a transformer which is connected to 12 volt 24 watt and electric motor. Okay, so kat belakang ada disambung dengan motor. Okay, so first dia tanya kat sini, kita tengok dulu step up ke step down. Secara logiknya kalau kita nampak kat situ, primary coil tu dia punya garis banyak kan. Lepas tu secondary coil dia punya garis sikit. So confirm lah step down. Satu lagi kita tahu dia step down sebab ni 240, ni 12. Okay. So berapa kali ganda? So kalau kita ikut dia punya formula, primary over secondary, number of turn primary, number of turn secondary. So 240 bagi dengan 12. So samalah dengan primary dia 600 bagi tak tahu berapa. Tapi ratio dia mesti sama. So kalau secara logiknya, kalau matematiknya, kalau 240 ke 12, ini dia turun 20 kali ganda. So 600 bahagi 20
korang akan dapat 30 lah. 30. Maksudnya number of turn dekat sini 30. So 600 NS, kau cuba buat matematik dia juga. So NS adalah sama dengan 30. Okay, 30 turn. 30 kali lilit. Okay, state the type of transformer. Dia mesti tanya yang ni, type. Step down. And korang boleh tengok daripada tadi, kat paper 1 pun, soalan dia semua step down, step down, step down, step down transformer. Okay. And then number 2, calculate the number of turn. Ni kita cerita tadi. V primary, V secondary, number of turn primary, number of turn secondary. 240 turun 20 kali ganda, 12. 600 nak turun 20 kali ganda, berapa? So NS dapat 30 turn. Okay. So nombor 2. Ni. Cikgu tanda hashtag. Okay, so dia kata calculate the current flow in secondary coil. So berapa current flow in secondary coil? Okay, so pertama kita kena tahu macam cikgu terangkan tadi, power primary mesti sama dengan power secondary. Okay, so power primary kita tahu, dia ada bagi kat sini. Power short transformer which connected to 12 volt, 24 watt. Dah ada dah 24 watt. So kalau secondary dia 24 watt, basically primary dia pun 24 watt lah. Okay, tapi dia nak power. So basically formula ni korang boleh pakai formula elektrik. Power secondary sama dengan voltage secondary, current secondary. So cari current, ni formula elektrik. Power secondary over voltage 24 watt over 12 volt. So dapat 2 ampere. 2 ampere. So formula tu formula elektrik je sebenarnya. Okay, formula tu formula elektrik. Okay. So seterusnya C. So diagram show the same transformer being connected to electrical component in box X to light up a DC bulb. Okay, name the electrical component in box X. Okay, so ini alternating current. Ini bulb ni direct current. Okay, macam mana kita nak bagi bulb tu function? Because kalau kita ada transformer, yang kita akan produce dekat sini is 12 volt ni alternating current. Okay, atau alternating voltage. So alternating lah. So yang kat sini macam mana kita nak dapat alternating current? Daripada alternating current tukar direct current. So kita letak komponen dia which is a diode. Diode. Okay, so kenapa soalan dia sikit sangat? Sebab ini kita tengok kat sini SPM 2011 nombor 2. Nombor 2 markah dia 5 je. Okay, step the type dah 1. Hitung 1, 2. Lepas tu calculate current 1. Lepas tu yang kat sini box 1. Kenapa 4 je? Kat mana hilang ni? 1, 2, 3, 4. Ada lah tu kat mana lagi? Maybe ada kira-kira yang 2 markah kot. Mungkin calculate number of turn tadi 2 markah. So soalan nombor 2 dia mesti 5 markah. Okay. Cikgu. Yep. Can I just see the current flow punya calculation? Oh, dah. Sekejap. Current flow tu? Okay, thank you cikgu. Pakai PVI. So kalau dalam list equation, PVI ni bagi dekat list of formula. PVI bagi, yang ni pun bagi.
So basically kalau chapter ni tak perlu kena hafal lah. Okay. Okay. Tada. Korang pernah tak pergi kelas cikgu yang kat sini? Teng. Tak. Tak oh ada yang pernah datang. Oh korang tak pernah. Yelah, selalu kita buat kelas dekat mana? Dekat ni apa? Ahlan. Dekat Ahlan Academy. Cikgu, kat situ cikgu ada lab Mana? Belakang ni. Ya, tempat tu cikgu ada lab atas stage. Macam Oh, ada cikgu bawa lah. Tak adalah lab, tapi cikgu bawa lah kat atas tu. oh, Sometimes. Kalau barang cikgu ada. Cikgu baru je beli, sebelum PKP tu cikgu baru je beli Ripple Tank. Lepas tu baru beli ticker timer. Habis semua tak boleh pakai. PKP. Tak set up lagi. Oh, lepas tu cikgu buat ada satu tu eksperimen untuk radioaktif yang apa? Tapi dia tak pakai radioaktif lah, dia pakai cahaya. Cuma dia tiru macam radioaktif punya eksperimen. Tu pun tak sempat nak buat lagi. Okay, so next one. Generation and transmission of electric. Okay, so diagram show electrical transmission cable that transmit electrical energy from one place to another. So ni yang korang selalu nampak Eiffel Tower tu kan. Macam Eiffel Tower, tapi bukan Eiffel Tower. Okay, so electric current transmit through a cable of a resistance is ni. Okay, so what is the meaning of electric current? Okay, so balik macam kita belajar elektrik. So what is the meaning of electric current? So current is rate of charge flow. Kadar pengaliran charge. Okay, rate of charge flow. So calculate the power loss. Okay, ingat balik, power kita ada, ni pun elektrik juga. Kita ada 3 formula. Okay, so kalau power loss kita akan pakai mana? I square R. Okay, so power loss is I square R. Okay, so I square 10 square darab R 10. So berapa? 1,000 unit watt. 1000 watt. Okay. Lepas tu kita tengok B. B diagram 7.2 show a model. Ni model. Okay, model untuk elektrik, electrical transmission. Lepas tu jap mana ke? Okay. So electrical transmission dia ada 12 volt of alternating current. 12 volt of alternating current. Ni soalan apa tadi? Okay, 12 volt of alternating current kat sini. Lepas tu dia letak transformer. Transformer yang pertama mestilah step up. Korang boleh nampak kat sini. Primary dia sikit, secondary dia banyak. So dia step up. Dia step up jadi apa? Step up jadi bawa ke bawah X, turun balik. So ni transformer B step down. Ni up. Okay. So dia boleh nyalakan. So kat sini bulb A, sini bulb B, mentol B. Okay. So the brightness of the bulb is lower. The brightness of the bulb is lower. Bulb apa? Bulb B kot. The brightness of bulb B is lower than bulb A due to the power loss in wire X. Okay, so suggest modification that can be made to the model to increase the brightness of the bulb
based on the following aspect. So aspek-aspek yang dia minta tu sebenarnya mula-mula ni elektrik dulu. Diameter of wire. Okay, diameter of wire. So diameter of wire dia macam mana? Okay, so ni balik kepada elektrik sebab bila kita kata transmission, yang ni kan, ni daripada 12 volt, dia up kan, contoh katalah 24 volt, lepas tu dia downkan balik jadi 12 volt balik. Okay, tapi bila dia hantar, dia tengok yang ni tak dapat pun sama brightness dengan yang the first one. Sepatutnya dia dah turun tu 12 volt, sepatutnya sama. Maknanya yang dia hantar tu, transformer yang dia buat ni bukan ideal. Bukan ideal, maksudnya yang hantar tu nanti sampai tak sama. Tak sama. Mungkin dia hantar tu yang sampai, kalau ikut pengiraan, patutnya 12. Tapi yang hantar tu yang sampai tu dapat sikit. Kenapa sikit? Sebab adanya power loss. Power loss. Okay, power loss ni reality lah berlaku. Okay, so kat sini diameter dia. Okay, macam mana kita nak bagi dia lagi ni? Apa yang kita boleh buat to increase the brightness of the bulb? So diameter of wire X. So wire X yang hantar ni. Wire yang menghantar ni. Apa diameter dia, macam mana kita nak adjust? Larger. Larger or bigger diameter. Kenapa? Ni balik Lower kepada elektrik. resistance. Yes, lower resistance. Okay, so kenapa kita nak lower resistance? So lower resistance. Okay, next. Number of turn in secondary coil. Number of turn in secondary coil. Okay, so kita tahu kat sini, ni contoh kalau ikut teori sepatutnya contoh ni contoh. Okay, katakanlah ini cikgu letak sini 10. So daripada 12 volt nak naikkan jadi 24, contohnya yang ini akan 2 kali ganda lah. So number of turn secondary ni 20. Okay, naik 2 kali ganda. That's why from 12 dia jadi 24. So bila dia nak step down kan balik, so dia letak kat sini 20, sini pun dia letak 10. Okay, so dia harap keluarnya 12. Tapi rupa-rupanya ada energy loss. So energy loss katakanlah yang keluar tu tak sampai pun 12, rupanya yang keluar 10 volt. Sebab itulah lampu ni malap. Okay, that's why the bulb is dimmer. Satu ayat dia kata dimmer. Kenapa dimmer? Sebab yang dapat tu sikit. So macam ni kita nak jadikan dia 12 balik. Apa yang sepatutnya kita buat? Step up transformer. Maksudnya, yes. Kita bukan step up. Maksudnya, instead of 20 turun jadi 10, kita tambahkan secondary tu. So contohnya daripada 20 jadikan 15. So dia masih lagi step down. Dia masih step down. Tapi dia down tu bukan 2 kali ganda, tapi dia down tu dalam 1.5 kali ganda. So nanti yang keluar ni nanti tak adalah sampai 10. Mungkin dapat balik 12 volt. Okay. So dekat sini apa yang kita boleh buat adalah kita increasekan the number of turn. Jap. Tapi dia minta apa? Number of turn transformer A lah. Number of turn secondary. Boleh juga. Kita upkan lah maksudnya. Maksudnya bila kita upkan, instead of 20, kata cikgu up jadi 30. Okay, cikgu up jadi 30 turn. So apa jadi kepada voltage kat atas ni? Dari 10 jadi 30, 3 kali ganda. So 12 volt, 3 kali ganda. So wire ni akan dapat 36. So bila 36 nanti turun balik. Yang sini 36. So yang turun tadi tak adalah banyak, dia hilang. Tapi dia masih boleh dapat 12 volt. Okay. So sebab tadi kita nak 12 volt, rupa-rupanya dapat 10. So kita tinggikan supaya bila keluar nanti dapat 12 volt. Okay. So still kita kena increasekan secondary. Okay, increasekan secondary. Increase. Kenapa? Sebab kita nak increase di voltage
across wire X. So kalau increase voltage, dapatlah kita overcome dia punya resistance. Okay, so wire X tu nak ambil yang mana? Nak ambil yang higher resistance ke lower resistance punya material? Lower. Lower resistance. Okay, apa yang lower resistance? Copper. Copper. Okay, apa yang higher resistance? Okay, recap balik. Bulb electric. There's 4 factor of resistance. The first one is the length. Second one is the diameter. So longer wire, higher resistance. Okay, lepas tu kalau diameter, bigger diameter, lower resistance. Type of material, paling tinggi resistant, nichrome. Lepas nichrome, constantan. Lepas constantan, copper. Copper. Okay, so reason dia sama. Kenapa copper? Copper has lower resistance. Okay. Okay, confuse B1. B1? Kenapa B1? Okay, are we supposed to give high or low current? Oh, okay. So sekarang ni kita, okay, sekejap. Cikgu ulang balik. Sekejap, cikgu cuba pakai different colour. Okay, sekejap. Okay. Cuba padam. Okay. So, cuba pakai satu colour dulu. Okay, so kita tengok yang ni teori. Teorinya, kalau ni 12 volt, and teorinya kalau cikgu ada sini, like example 10 turn, and my secondary is 20 turn, so 10 kepada 20 dua kali ganda. So what happen to my voltage? My voltage will increase by 2 times. So dia akan jadi, for example, 24 volt. 24 volt. Okay. Yang tu faham Okay, so sekarang ni cikgu nak tunjuk satu lagi dari segi current. Okay, dari segi current. So dekat sini, kalau daripada power source, berapa current yang dia bagi? So current is P over V. Okay, kenapa? Sebab ingat formula PVI. So 24 over 12, meaning cikgu ada 2 ampere. Okay, 2 ampere. So bila dekat wire X, so no power loss. Maknanya kita assume power dia sama, power dia masih lagi 24 watt. So berapa current dia? 24 bagi 24 volt. So current dia jadi rendah 1 ampere. Okay, 1 ampere. So bila keluar balik kat sini, so power dia masih lagi 24. Okay, volt dia 12 and current dia follow current the first one, which is 2 ampere. Waktu mula-mula tu, waktu yang mula 2 ampere. So bila dia buat setup ni, dia harap bulb A dengan bulb B based on the setup and assuming there's no power loss, brightness dia sepatutnya sama sebab bulb A dapat 2 ampere, 12 volt, 24 watt. Bulb B pun sepatutnya dapat 2 ampere, 12 volt, 24 watt. Sebab ini step down ni maksudnya kat sini cikgu letak balik, kalau letak sini 20, sini 10. Okay. Tapi bila dia buat arrangement ni, the brightness of bulb B is lower. Dia buat dia tengok, oh low lah dia punya brightness, tak sama pun. Kenapa tak sama? Sebab ada power loss. Okay, ada power loss, ada energy loss. Loss kat mana? Dekat wire X tu. Dekat wire X, kan dia nak hantar wire X tu panjang, rupanya ada energy loss kat situ. Okay, so soalan dia adalah macam mana dia nak reduce that power loss. Okay, supaya bila dia sampai dekat B tu boleh cerah balik sama macam A. Okay, so salah satunya sebab wire ni panjang, so dia ada higher resistance. Okay, so to overcome that resistance, kita kena supply more voltage. Sebab apa kena supply more voltage?
Sebab kita ingat balik voltage tu apa? Energy per charge. So kalau resistance dia, halangan dia tinggi, kena bagi tenaga lebih sikit. So untuk transformer, macam ni korang nak bagi tenaga lebih sikit? Is by increasing voltage ni. Nak increase voltage ni dalam transformer, increase lah number of turn. Contoh, instead of 30, terpaksalah dia increase kepada, instead of 20, dia increase jadi 30. Kenapa dia increase jadi 30? Supaya voltage ke atas ni jadi 3 kali ganda. So now the voltage, for example, become 36 volt. So nombor-nombor ni cikgu ambil je sebagai contoh. So bila voltage dia tinggi, so sepanjang dia lalu tu energy loss, sampai dekat ujung tadi, sampai kat sini, dia boleh dapat produce balik 12 volt yang dia nak, sebagai contoh. Okay. So current memang kalau kita tengok current, dekat bulb tu 2 ampere, tapi dekat wire tu berapa ampere? 1 ampere je. Less current. Okay. Memang less current. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, so bawah give one reason why AC power supply is used. Okay, kenapa transformer kena pakai AC? Because transformer work based on electromagnetic induction. Okay, another one is only alternating current. Can be step up and down. Okay, direct current tak boleh. Okay, direct current tak boleh. So dia kena guna alternating current. Step up and step down. Okay, habis kat situ. Hari ni kita simpan esok. Esok Esok lah. Ya ke? Okay. Ya ke esok? Jap. Esok. Tak ada jadual pula. Ya Allah. Sekejap 8:31. Esok tak ada je. Esok tak ada. Selasa. Okay, kita jumpa Selasa. Selasa kita jumpa. Selasa 9 pagi. Wah. Okay. So kita stop dulu kat sini. Okay, cikgu ada setup baru tau. Kita boleh ambil selfie. Okay, jap. Cikgu bawa korang pergi sini. Tada. Okay. So macam ni cikgu nak buat. Ikut. Okay. Tapi macam ni cikgu nak tengok semua orang. Speaker view. Tak nak. Banyak-banyak. Okay. Sekejap, cikgu nak ambil selfie. Tang. Okay. Cikgu hantar kat group. Style lah itu. Okay, Nazmi. Okay, Nazmi buka. 1, 2. Siapa lagi? Okay. Amy, Dafina, okay. Sekejap. Seminit. Okay. Cikgu seminit. Seminit. Okay, kejap. Nanti cikgu hantar kat group. Nanti korang tengok. Okay. Okay. Sekejap Dia ada 3 page ni. Cikgu kena buat satu-satu. Okay, Macam page 1 dulu. 1, 2. Okay. Sekejap, page 2. Okay. 1, 2. Alamak, nampak tak? Okay. So, page 3. Okay. Right. For you, Nazmi.
Okay. Ya, Salah Azmi. Haha, okay. Sekejap, cikgu patah balik. Cikgu buat 2 screen. Oh. Lawa topi Assalamualaikum Nazmi. dia. Okay, so yang ni kalau macam ni tak macam ni lah. Waalaikumsalam. Apa dia? Mana ke? Tak, dia jawab salam aku lah. Ah. Okay, so korang tengok dekat phone cikgu hantar. Cikgu tengok rumah Amy ada whiteboard kat belakang. Wah, Wow. kau study apa Mi? Nampak, cikgu. Ke ada cikgu datang rumah kau? Ui, tak patuh PKP ni. Gini je cikgu. Okay, dan right, so kita jumpa balik hari Selasa. Kita sambung yang tadi sikit. Rasanya Selasa habis kot untuk bab ni. So next class, Rabu tu, kita dah start light. Form 4. Kita buat form 4 pula. Alright. Okay, so selamat tengah hari. Thank you, Selamat cikgu. rehat semua. terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Thank you, Bye cikgu. Nazmi. Yeah. Bye everyone. Bye, Bye cikgu. cikgu. Thank you, Bye-bye. cikgu. Assalamualaikum. Bye, Bye, cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.